Sekarang maklumat yang ada sudah cukup untuk mendakwa dia. Ketika itu kalau bank di Switzerland tidak mau juga memberi maklumat itu, kerajaan Malaysia boleh meminta perintah mahkamah Switzerland mengarahkan bank untuk memberi. Ini langkah-langkah mesti diambil. Kenapa tidak diambil? Apa yang dibuat oleh penasihat, oleh peguam negara dalam menasihat kerajaan dalam hal ini? Siapa yang menasihat siapa? Kenapa tidak? Dulu pernah kerajaan mendakwa seorang ahli politik Sabah, Jeffrey Ketingan, karena tuduhan rasuah. Di pertengahan pembicaraan, tiba-tiba kerajaan menarik balik tuduhan itu karena kononnya menemui bukti yang baru. Bukti yang baru ialah apabila Jeffrey Ketingan menyertai Barisan Nasional. Ini boleh dibuat oleh Eric Chia. Kalau didapati bukti kukuh dia tidak terlibat betul-betul, kerajaan boleh menarik balik tuduhan itu. Tapi sekarang ini, kalau nak menunggu Bank of Switzerland nak menyiarkan, nak memberi maklumat, itu etika bank dia ada undang-undang. Sebab itu dunia menjadikan Switzerland sebagai pusat mereka menyembunyikan wang mereka kerana Switzerland mempunyai etika yang sangat ketat mengenai dengan bank. Tetapi kalau kerajaan Malaysia pendakwa Eric Chia di mahkamah, hantar pegawai tinggi BPR, minta laporan daripada bank Switzerland, kalau bank enggan juga, bawa ke mahkamah di Switzerland, minta perintah mahkamah, saya percaya semuanya akan dapat. Kalau kerajaan serius, janganlah hanya duk tindak anak-anak seluang di bawah ini saja. Dakwaan yang dibuat oleh seorang pengamal media mengenai dengan salah laku Menteri Besar Selangor sampai sekarang. Apa bukti? Apa penyiasatan dibuat? Apa laporan yang keluarkan? Laporan tentang penyalahguna, salah laku, tingkah laku, salah laku, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa yang dibuat oleh bekas Menteri Besar Pahang yang sekarang menjadi Menteri Penerangan. Apa laporan yang diberikan? Sebab itu kita tidak nampak kesungguhan dan keikhlasan kerajaan dalam nak membanteras rasuah. Saya rasa belum cukup ucapan saya ini yang berhormat. Yang pertama, kalau saya tidak menyentuh sedikit tentang sekumpulan rakyat di negara kita yang sudah menderita, yang telah menyampaikan memorandum kepada Perdana Menteri dan juga salinan memorandum itu saya terima. Dan saya telah bangkitkan perkara ini sedikit dalam perbahasan bajet kita yang lalu. Tapi saya nak mengulangi lagi, iaitu tuntutan pekerja-pekerja ladang untuk mendapat gaji tetap bulanan. Jadi ini saya minta supaya dalam masyarakat kita di mana ya sila Jeli. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sebelum Yang Berhormat Ketua Pembangkang berpindah ke tajuk yang lain mengenai isu yang menjadi barah yang besar kepada negara kita, ialah bila mana kita lihat seakan-akan pemimpin-pemimpin politik yang terlibat dengan rasuah cuba diselindungkan dan cuba dilindungi. Umpamanya dalam kes yang terbaru, di mana wang PPRT, yakni rakyat termiskin, bukan hanya rakyat miskin, tetapi rakyat yang termiskin, yang telah disalahgunakan dengan projek-projek yang tidak jelas, melibatkan rakyat, wang rakyat termiskin 38 juta. Bukan rakyat biasa punya projek ni, bukan rakyat miskin saja yang punya projek, tapi rakyat termiskin. Yang paling parah, kategori rakyat yang paling rendah, yang itu pun ada pemimpin-pemimpin politik yang cuba diselindungi, yang cuba dilindungi oleh pihak kerajaan. Tetapi yang menyedihkan, yang menjadi mangsa ialah pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang hanya terpaksa bertindak mengikut arahan pemimpin-pemimpin politik kerajaan. Kalaulah mereka-mereka ini pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang didedahkan 4 orang nama mereka di muka-muka depan akhbar, kalau didapati tidak bersalah, berita tidak bersalah itu akan duduk di muka surat 3 dan 4. Tapi berita mereka ditangkap berada di muka surat depan. Apakah pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang dengan amalan
yang dipraktis oleh kerajaan UMNO dan sekarang ini, bila mana banyak menteri-menteri yang sudah jelas dan terang boleh didakwa, tetapi yang nak didakwa hanyalah bekas timbalan Perdana Menteri. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Jeli. Memang ada dalam teks ucapan saya ini untuk menyentuh soal PPRT dan penyalahgunaan wang PPRT. Saya berharap perkara ini akan dapat dibicarakan nanti oleh rakan-rakan saya kemudian. Panjang lagi, Mak. Ya, saya tak panjang dah, saya nak. Ya, sudah. Memang perkara ini telah kita bangkitkan. Dan kita harap, sebab ada keterangan-keterangan dalam akhbar yang menyatakan bahawa wang PPRT ini telah digunakan untuk kempen pilihan raya oleh pemimpin politik UMNO yang tertentu di Kelantan. Ini kenyataan yang telah dibuat dalam akhbar. Wang PPRT, wang orang yang termiskin. Ya. Jadi ini, sebab itu kita katakan kerajaan mesti serius dan mesti beramanah dan bersikap jujur dalam nak mementras penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Mengenai dengan gaji bulanan tetap kepada pekerja-pekerja lain, ini sudah cukup wajar kerana tuan-tuan punya ladang telah mengangkut kekayaan mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Silih turun-temurun membina estate. Kalau mereka di sini menggunakan memerah keringat, tenaga, boroh, upahan harian dalam ladang-ladang getah dan kelapa sawit, mereka pulang ke negara mereka membangunkan estate perumahan dengan wang ini. Kenapa mereka tidak boleh mempertimbangkan kehendak permintaan rayuan pekerja-pekerja ladang? Saya fikir dalam isu ini kerajaan hendaklah memberi pertimbangan yang saksama dan adil sesuai dengan tuntutan mereka. Dan saya percaya bahawa MTUC juga menyokong tuntutan mereka. Sekurang-kurangnya memberi gaji bulanan minima kepada mereka di sekitar RM900, walaupun mereka menuntut di sekitar RM1,200. Tapi sekarang mereka tidak mendapat bayaran tetap bulanan, bergantung kepada hari-hari mereka bekerja. Kalau hujan mereka tak bekerja. Jadi mereka akan menjadi sekumpulan rakyat Malaysia yang terus terpinggir dalam negara kita. Bercakap negara itu, negara ini semua. Tak usah cakaplah. Kalau masih ada rakyat yang dipinggirkan dalam arus pembangunan negara kita. Saya rasa Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua untuk memberi ruang kepada rakan-rakan saya yang lain berucap sama. Isu-isu yang begitu banyak sekarang ini, saya mengakhiri ucapan saya dengan